Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 20 Februari 2021. Sabah menubuhkan pasukan petugas imunisasi COVID-19 CITF peringkat negeri Sabah bagi menyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 negeri Sabah. Pasukan CITF di peringkat daerah turut diaktifkan yang diselaras oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan Pejabat Kesihatan Daerah. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menjelaskan pasukan CITF diwujudkan bagi memastikan seramai mungkin penduduk negeri Sabah menerima vaksin COVID-19 dalam tempoh ditetapkan. Menurutnya, talian khas program imunisasi COVID-19 juga akan disediakan untuk menjawab sebarang persoalan berkaitan imunisasi COVID-19. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan melibatkan pelbagai pihak yang merangkumi usaha advokasi dan khidmat sokongan serta proses vaksinasi di seluruh negara. Advokasi dan khidmat sokongan akan membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami perincian dan maklumat mengenai program imunisasi COVID-19 ini. Ketika ditanya adakah terdapat gerakan anti-vaksin di Sabah, katanya tiada laporan diterima berhubung perkara tersebut dan rakyat Sabah menyambut baik usaha kerajaan membendung pandemik COVID-19 melalui program vaksinasi. Semalam, Sabah merekodkan 101 kes baru menjadikan jumlah kumulatif 51,870 kes. Satu kluster baru turut dilaporkan iaitu kluster Singgah Mata Ladatu yang mencatat satu kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 11 kes. Kes indeks dikesan positif melalui saringan bergejala di Hospital Ladatu 13 Februari lalu. Aktiviti pengesanan kontak rapat dan punca jangkitan masih giat dijalankan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bersama Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah mengadakan perbincangan mengenai beberapa perkara berkaitan industri agro-makanan di negeri ini. Perbincangan itu termasuk cadangan mewujudkan rang undang-undang RUU Benih dan Baja yang perlu mendapat persetujuan kerajaan negeri. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan cadangan RUU itu akan dibawa ke sidang Parlimen untuk dibincang dan dibahaskan sebelum diputuskan sebagai RUU baharu. Banyak perkara yang kita bincang bersama untuk kepentingan industri agro makanan keseluruhannya di negeri Sabah. Kita membincang tentang beberapa cadangan rang undang-undang di peringkat persekutuan, terutama rang undang-undang benih dan juga baja yang perlu persetujuan daripada kerajaan negeri. Datuk Ronald menyatakan perkara itu dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan bersama agensi-agensi di bawah MAFI di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kerjasama antara negeri dan persekutuan penting dalam memastikan pembangunan sektor pertanian sekaligus menjamin keselamatan makanan negara. Rang undang-undang benih dan baja yang kami melihat sebagai satu keperluan untuk memastikan industri baja-baja ini adalah baja yang menguntungkan. Antara perkara lain yang dibincangkan termasuk penglibatan pihak industri dan swasta agar bersama-sama membangunkan industri di bawah kementerian tersebut. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bercadang mewujudkan Yayasan Pendidikan Islam di negeri ini. Penubuhan yayasan berkenaan bertujuan memudahkan penyaluran bantuan terutama berkaitan dana pendidikan kepada anak-anak Sabah pada masa akan datang. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata perbincangan mengenai penubuhan dan hala tuju yayasan itu akan melibatkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, MUIS, Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas dan individu berpengalaman dalam pengurusan sebuah yayasan. InsyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan berbincang dan membuat penelitian dan melihat model-model untuk daripada negeri-negeri yang lain macam mana boleh kita gabungkan untuk mewujudkan insyaAllah Yayasan Pendidikan Islam Negeri Sabah.
Beliau berkata demikian kepada media sempena lawatan kerjanya di Keningau. Dalam perkembangan lain, Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri Sabah berkata daerah Tambunan bakal mempunyai sekolah menengah agama negeri yang kini dalam proses pembinaan dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Turut dibina ialah sebuah masjid daerah melibatkan kos 10 juta ringgit. Sementara itu, satu sekolah rendah agama SRU integrasi akan diwujudkan di Keningau bagi menampung keperluan di daerah berkenaan. Sabah ketika ini hanya mempunyai 2 SRU integrasi, iaitu di Sembulan dan Putatan. Seorang ibu tunggal bersama 2 orang anaknya di Kampung Lubuk Western Beaufort bakal mendiami kediaman lebih selesa menerusi pembinaan rumah di bawah program Teratak Prihatin. Rumah yang dibina sejak November tahun lalu itu hasil sumbangan pihaknya bersama Pertubuhan Alumni Sekolah Menengah Agama Sabah Limawan dan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim. Bercakap kepada RTM, Adun Lumadan Ruslan Muhara memberitahu program tersebut juga akan diperluas dengan kerjasama beberapa usahawan berjaya bagi memastikan lebih ramai golongan sasar dapat dibantu. Kita akan meneruskan membina rumah-rumah seperti ini kepada golongan sasar lah. Dan kita juga akan bekerjasama dengan NGO yang bersedia untuk membantu kepada golongan-golongan sasar, dan juga kita akan berbincang dengan agensi kerajaan yang boleh membantu untuk golongan sasar ini. Sementara itu, Presiden Alumni Limawan Usman Abdul Hamid berharap rumah tersebut siap dalam tempoh yang ditetapkan agar ibu tunggal serta anaknya dapat mendiami rumah tersebut menjelang Ramadan depan sekaligus meraihkan Aidilfitri di rumah baharu. Kalau projek yang di Lumadan ini berjaya, kita akan jadikan projek ini sebagai projek perintis untuk kita buat ianya di daerah-daerah yang lain. Kerana melalui laporan yang contohnya yang diberikan oleh pihak Yadim Negeri Sabah, terdapat asnaf-asnaf yang lagi teruk keadaan yang memerlukan bantuan untuk kita bina rumah dan sebagainya. Kos pembinaan rumah tersebut mencecah RM40,000 dan kini sudah 90% siap. 7,000 keluarga dalam daerah Sipitang yang terkesan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima bantuan bakul makanan. Ahli Parlimen Sepitang Yamani Hafiz Musa berkata pejabat daerah Sepitang sedang giat mengagihkan bakul makanan berkenaan. Pejabat daerah telah pun menghantar 400 lebih bakul kemarin dan hari ini 500 lebih dan mungkin mengambil masa seminggu 2 minggu untuk memberi secara keseluruhan 7,000 bakul kepada semua isi rumah yang dikategorikan di bawah B40 dan IKASih. Yamani berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian bakul makanan di pejabat daerah Sepitang. Beliau turut menyampaikan sumbangan pelitup separuh muka kepada petugas barisan hadapan di sekatan jalan raya dan pejabat pendidikan daerah Sepitang. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO menyatakan pendirian akan menyokong polisi kerajaan. Perkara itu dinyatakan Presidennya Tan Sri Pendikar Amin Mulia selepas pemilihan USNO sesi 2021-2024 di Pinampang. Tan Sri Pendikar Amin yang dipilih menjadi Presiden USNO bagi penggal 2021 hingga 2024 berkata permohonan telah pun dikemukakan bagi menyatakan pendirian tersebut dan berharap ia diterima. Baru-baru ini saya mendapat pelantikan daripada Yang Berhormat Ketua Menteri. Saya dilantik sebagai Special Envoy BIMIAGA. Jadi BIMIAGA ini setahu saya badan yang diasas oleh kerajaan. Jadi tidak akan pemimpin dari opposition dilantik oleh kerajaan. Jadi kalau itulah hakikat yang sebenar, jadi kita menganggap bahawa kita ini adalah pro kerajaan. Menurutnya, parti tersebut akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membentuk sebuah kerajaan negeri yang kukuh. Tambahnya, USNO juga sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang. Persatuan Bola Sepak Sabah, Sabah FM mengesahkan 3 pemain bakal menyertai kelab di bawah naungan iaitu Kelab Bola Sepak Sabah, Sabah FC bagi mengharungi Liga Malaysia musim ini. Mereka ialah pemain kebangsaan Indonesia Sad Il Ramdani, bekas pemain kebangsaan Malaysia Muhammad Amri Yahya dan N Tanabalan.
Sadil sebelum ini pernah bermain untuk pasukan Pahang, manakala Amri pernah beraksi bersama Selangor, Johor Darul Takzim JDT, Melaka United dan Sarawak United FC. Penyerang itu juga membuat 63 penampilan bersama Harimau Malaya dan berjaya menghasilkan 13 gol. Tanah Balan pula sebelum ini pernah beraksi dengan Negeri Sembilan, Velcra dan Kedah, manakala pasukan terakhir disertainya ialah Perak 2. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sabah FC, Kurniawan Dwi Yulianto beritahu persiapan skuad Badak bagi menghadapi saingan Liga Super 2021 berjalan lancar. Katanya Sabah meletakkan sasaran lebih baik berbanding musim lepas dan memperbaiki beberapa kelemahan. Yang pasti excited lah, terutama para pemain kan, karena mereka sudah lama training di rumah sendiri kan, jadi kita nampak antusias mereka dalam berlatih, kemudian mereka, hal yang positif adalah mereka lapar dengan bola gitu. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Terus budayakan norma baharu, patuh SOP, biasakan diri mengimbas My Sejahtera. Saya Muhammad Dihya Sahlan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.